Okay, so Kepler's law ataupun hukum Kepler dia masuk dekat dalam subtopik 3.2 okay, untuk KSSM Form 4 lah, okay, dalam topik gravitation. Jadi hukum Kepler ada 3. Okay, kita akan belajar 3-3. Yang penting untuk belajar adalah bezakan antara 3 jenis law ni. Okay, yang ada calculation satu je, yang last kali ni. Okay, tetapi yang penting sekarang ni adalah pelajar kena bezakan tiga jenis law tu. Okay, so kita tengoklah hukum yang pertama dulu. Hukum yang pertama adalah semua planet bergerak dalam elliptical orbit. Orbit bagi setiap planet adalah ellipse. Ellipse tu apa? Ellipse tu adalah sekarang ni kan kita ada bulat. Ni bulat, pendekkan sikit bulat tu, basically bujur lah. So korang boleh bayangkan bahawa ellipse tu adalah bentuk bujur. Okay, bentuk ellipse ni, okay, kalau macam contoh bulat yang betul-betul bulat, okay, bulat yang betul-betul bulat dia ada satu titik fokus kat tengah. Okay, tetapi kalau ellipse dia ada 2 titik fokus. Okay, jap, cikgu nak tunjuk something, cikgu nak tunjuk video kejap . Okay, so dalam video yang cikgu bakal tunjuk ni adalah orang ni dia nak draw ellipse. Okay, so sekarang ni korang tengok cara yang tepat untuk lukis ellipse adalah kita letak 2 point. So 2 titik ni lah titik fokus kita. Okay, so bila kita ikat dengan tali, okay, longgarkan. Okay, lepas tu kita letak pensel. Okay, atau pen. So kita akan follow lukisan ni. So korang nampak tak? Korang sekarang dapat ellipse. Okay, so inilah maksud dia ellipse. Jadi sekarang ni bila kita cakap pasal titik fokus untuk ellipse, inilah dia. Okay, so kalau bulatan yang betul-betul tepat bulatan biasa, dia hanya ada satu titik fokus kat tengah. Tapi kalau ellipse dia ada 2 titik fokus. Okay, jadi berbalik kepada slide tadi, ellipse ni, okay, kita ada 2 titik fokus dan apa yang Kepler cakap adalah satu bentuk dia ellipse. Satu lagi matahari berada di salah satu titik fokus. Okay, boleh jadi dekat sini, boleh jadi dekat sini. Okay, tetapi bukan dekat tempat yang lain. Itu yang cuba Kepler cakap. Okay, cikgu ulang. Kepler cakap dalam hukum pertama dia, planet ni dia punya orbit adalah bentuk dia ellipse. Okay, disebabkan ellipse ada 2 titik fokus, okay, matahari duduk di salah satu daripada titik fokus. Okay, jadi kita tengok dulu setakat ni faham tak hukum Kepler pertama? Yang panjang-panjang ni abaikan dulu, just fokus ayat ni dan juga gambar ni. Boleh faham tak? Okay, so cikgu proceed dulu . Okay, kalau kita tengok dekat sini memang dah soalan je lah. Okay, so rajah di atas menunjukkan planet. Okay, bayangkan ni planet, dia bergerak dalam orbit dia. Apa nama bentuk orbit ni? Apa nama bentuk orbit ini? Okay, so macam kita belajar tadi, bentuk orbit adalah ellipse. Yes, betul. Okay, yang kedua,
kita kat sini ada 3 point, P, Q dengan R. Soalan tanya, apa yang mana antara titik 3 ni melambangkan kedudukan matahari? Okay, so yang melambangkan kedudukan matahari adalah P. Kenapa P? Sebab tadi kita belajar matahari mesti duduk kat titik fokus. Okay, titik ini dekat tengah. So tengah bukan titik fokus untuk elips. Ni dah hujung, bukan juga. So tinggallah P. So P je possible untuk matahari duduk dekat situ. Okay, yang ketiga, apa hukum yang berkaitan dengan jawapan ni? Okay, so kalau dalam soalan tanya, okay, apa hukum yang berkaitan, korang tak boleh cakap Kepler saja sebab Kepler ada 3. So untuk soalan ni jawapan dia adalah hukum Kepler pertama. Okay, faham ke untuk 3 soalan ni? Yang pertama bentuk dia adalah elips. Yang kedua dekat P sebab dia mesti duduk dekat salah satu titik fokus. Dan yang ketiga hukum Kepler pertama. Faham? Okay, cikgu proceed. Okay, macam tu je. Tiba-tiba dah habis dah hukum Kepler pertama. Okay, sekarang kita masuk hukum Kepler kedua. Okay, ayat dia memang panjang. Okay, ayat dia memang panjang tapi kita tengok satu-satu Garis yang menyambungkan planet dengan matahari. Okay, bayangkan mula-mula planet dekat sini. Kita tukar warna lain Bayangkan planet dekat sini. Okay, kita ambil satu garis daripada planet sampailah ke matahari. Kita tarik dia daripada planet ke matahari. Okey, kalau dia bergerak daripada point C sampailah ke point D, okey, bayangkan garisan ni dia akan hasilkan luas sektor ni. Okey, maksudnya bila benda ni bergerak, bila planet ni bergerak bersama garisan ni, okey, bayangkan dia akan menyapu sekali, mencakupi sampailah sini. Okey, itu maksudnya mencakupi luas. Okey, dia akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama. Maksud cikgu macam ni. Tengok sekarang ni ini luas dia daripada C tarik ke D. Waktu dia dekat A, bayangkan planet sekarang dekat A. Kalau kita buat sambungan dengan matahari, okey, dia akan bergerak ke B. Okey, luas yang dicakupi dia adalah yang ni. Inilah luas yang dia cakupi. Okey, katakanlah luas daripada CD ni dengan luas daripada AB adalah sama, maksud dia selang masa pun sama. Jadi masa yang diambil daripada CD adalah sama dengan masa yang diambil daripada A ke B. Okay, senang cerita, point dia macam ni. Daripada C ke D, masa yang diambil sama dengan AB. Luas dia pun sama juga. Faham tak? Okay. So, macam cikgu cakap tadi, daripada C ke D, masa yang diambil adalah sama je dengan daripada A ke B. Bila masa yang diambil adalah sama, luas pun adalah sama. Okay, jadi sekarang ni, senang cerita korang tengok rasa-rasa daripada C ke D dengan A ke B, yang mana planet bergerak lagi laju? Antara C ke D dengan A ke B, yang mana planet bergerak lagi laju?
Okey. Dia macam ni tau. Katakanlah C ke D ambil masa 1 hari. Daripada A ke B, masa sama juga kan? Ambil masa 1 hari. Siapa yang dah gerak lagi jauh? AB ke CD? Siapa yang dah bergerak jauh? AB ataupun CD? Cuba tengok betul-betul gambar tu, AB ke CD yang dah bergerak jauh? Cikgu tanya. Okey, kalau kita tengok dari segi pergerakan, AB dah gerak jauh kan? Padahal masa yang diambil adalah sama je dengan CD. Jadi AB lebih laju. Kenapa? Sebab masa sama tapi dia dah gerak jauh. Okey, so itulah dia apa yang cuba Kepler. Kepler sebenarnya nak sampaikan pasal ni. Tapi daripada situ apa yang kita dapat adalah kita tahu bahawa apabila planet tu duduk dekat dengan matahari, dia akan bergerak lagi laju. Okey, so antara AB dengan CD, AB adalah lebih laju daripada CD. Masa sama, luas sama, tapi AB lebih laju daripada CD. Okey. Tak apa. Sekejap kita try buat satu soalan jap. Okey, cuba tengok dekat sini. Cikgu cakap kita ada planet A. Planet A sedang mengorbit matahari dalam elips macam ni lah. Diberi luas 1 dan luas 2 adalah sama. Maksudnya yang warna biru ni antara RS ni sama je luas dia dengan antara Q dengan P ni. Soalan yang pertama, bandingkan masa yang diambil untuk planet A ni untuk bergerak daripada RS dan juga QP. So bila soalan bandingkan, korang akan cakap jawapannya mesti lebih lama. Okey, maksudnya QP dengan RS. So QP ni masa dia lebih lama ke lebih pendek ke atau sama je dengan masa dengan RS? Okay. So itulah point dia tadi. Itu yang kita belajar tadi. Masa yang diambil adalah sama bila luas dia sama. Sekarang dia dah cakap dah diberi luas adalah sama. So kalau luas sama maksudnya masa yang diambil daripada RS sama juga dengan QP. Okay, so A dah settle. So bandingkan masa dia adalah sama. Sekarang cuba tengok yang B. Yang mana lebih laju? Daripada Q ke P ke RS? Yes, okay. So yang lebih laju adalah QP. Okay, yang lebih laju adalah QP. Kenapa? Kalau nak ikut yang kita belajar tadi tu sebab dia dekat dengan matahari lah. Tapi macam itulah konsep dia. Okay, so cikgu padam sekejap. Kita pergi balik dekat belakang tadi. Okay, point dia sekali lagi adalah Kepler cakap, okay, apabila kita lukis garis dekat sini, okay, lepas tu kita tarik dia akan mencakupi luas yang sama apabila masa adalah sama. Maksudnya kalau masa CD ni sama dengan masa AB, maka luas 1 dan luas 2 pun adalah sama. Itu yang Kepler cuba sampaikan. Tetapi daripada situ, tambahan maklumat yang kita dapat adalah laju daripada AB adalah lebih daripada laju masa CD. Faham?
Okay. So, kita cuba lagi satu soalan. Okay. Bandingkan laju planet dekat X dan dekat Y. So ingat bila bandingkan jawapan dia mesti lebih laju, kurang laju, sama laju. So untuk yang A ni apa jawapan dia? Okay, untuk yang ini kita dah tahu bahawa Y lebih laju daripada X. Okay, kenapa? Sebab dia lagi dekat dengan matahari. Itu pun boleh juga. Okay, so apakah hukum yang digunakan untuk menjawab soalan A? Maksudnya soalan A tadi apa nama hukum dia? Okay, so Kepler second law, hukum Kepler kedua. Ingat jangan jawab hukum Kepler sahaja, tapi hukum Kepler kedua. Okay, macam itulah cerita dia. Habis hukum Kepler kedua, itu je. So, yang ketiga. Hukum Kepler ketiga. Okay, tengok ayat dia. Kuasa dua tempoh orbit planet berkadar terus dengan kuasa tiga jejari orbit. Panjang ayat dia. Okey, tempoh simbol dia adalah T. Kuasa 2 T squared. Kuasa 3 jejari orbit. Jejari adalah R. Kuasa 3. Berkadar terus simbol dia macam ni. Okey, cikgu nak tanya. Kalau dia kata berkadar terus ataupun directly proportional ni, maksud dia bila R bertambah, maksudnya bila R kuasa 3 ni bertambah, apa jadi dekat T kuasa 2? Kalau berkadar terus ataupun directly proportional, bila R kuasa 3 bertambah, apa jadi dekat T kuasa 2? Okey, bertambah juga, iaitulah poinnya. Okey, bertambah juga sebab macam kita cakap tadilah, directly proportional. Okey, so sekarang ni logik lah. Kenapa logik? Sebab macam ni. Okey, tempoh ni T adalah masa yang diambil untuk planet berpusing satu orbit dia. Okey, so kalau korang tengok dekat sini, yang planet hijau ni dia dekat je dengan matahari. Maksudnya R dia dekat. Okey, R hijau. Mari sini kita lukis guna warna hijau. So, yang ni jarak dia adalah R. Okey, untuk planet warna hijau. So, masa yang diambil untuk dia pusing, sekejap masa yang diambil untuk dia pusing pun T hijau. Okey, warna biru lagi jauh kan? So, dia punya R lagi besar. Jadi logiknya dia makin jauh daripada matahari. Jadi dia kena cover, ambil masa lebih lama. Okey, itu maksud dia. So apabila lebih jauh jarak jejari orbit ni, maka masa yang diambil untuk pusing satu planet, satu orbit tu lebih lama. So daripada buku teks, dia terus bagi korang formula. Dia adalah cerita pasal macam mana formula tu boleh terhasil. Tapi ringkasan akhir dia adalah T1 kuasa 2 bahagi T2 kuasa 2 sama dengan
R1 kuasa 3 bahagi dengan R2 kuasa 3. Okey, yang penting sekarang ni tak kisah siapa satu, siapa dua. Yang penting pasangan dia betul. Maksud cikgu macam ni. Contoh, katakanlah korang tengah cakap pasal warna hijau. Katakanlah T1 ni untuk warna hijau. Jadi R1 pun untuk yang warna hijau juga. Kalau T2 ni untuk warna biru, R2 untuk warna biru juga. Terbalik pun tak apa, tapi jangan tertukar pasangan. Okay, so point dia hukum Kepler ketiga cakap dua tempoh planet, okay, kuasa dua tempoh planet berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbit. Faham ke? Okay, so cikgu padam dulu, kita proceed to the next Okay, sekarang cuba buat soalan ni. Okay, sekejap cikgu tulis dulu formula T1 kuasa 2 bahagi T2 kuasa 2. Jangan tertukar tau, T yang kuasa 2. Okay, cuba. Macam ni cara dia. Jadi sekarang ni yang penting pasangan yang betul kan. So untuk elakkan daripada salah-salah pasangan, tulis dekat-dekat. Sekarang ni dia kata tempoh orbit bumi adalah 1 tahun. Jadi kita letak 1 tahun kat sini. Sebab bumi. Lepas tu ini yang kita nak cari. Okay. So T1 katakanlah kita letak T1 ni sebagai T untuk Marikh. Okay, untuk Mars. So 1 kuasa 2 bahagi dengan, kejap, cikgu cakap T1 kan, sorry. Sekejap T untuk Mars bahagi dengan bumi 1 kuasa 2 sama dengan, sebab kat bawah bumi jadi R pun kena cakap pasal bumi dekat bawah ni 1.5 darab 10 kuasa 11. Okay, dekat atas ni adalah 2.28 darab 10 kuasa 11. Jangan lupa kuasa 3. Okey, yang ini tak payah tukar kepada saat pun tak apa. Kenapa? Sebab ini ratio. Okey, jadi jawapan yang korang dapat ni nanti, macam contoh sekarang ni 1 ni tahun kan. Jadi jawapan akhir korang dapat pun tahun juga. Kalau korang tukar pada saat boleh juga. Dapat jawapan nanti dapat dalam saat. Tapi menyusahkanlah sebab panjang. Okay, jadi kalau kita tekan kalkulator, korang akan dapat T kuasa 2. Maksudnya bila kita bahagikan ni, korang akan dapat 3.51. Tapi ingat kita nak T. So T adalah square root kepada 3.51. Korang akan dapat 1.87 meter. Meter pula tahun. Kenapa tahun? Sebab
sama dengan unit bumi tadi. Okay, macam itulah cerita dia. Faham ke? Apa beza guna T bahagi T? Oh, tak ada beza pun. Susunan je, sama je. Asalkan pasangan kita betul boleh. Sebab kalau korang perasan kan formula dia ada lagi satu, T1 kuasa 2 bahagi R1 kuasa 3 sama dengan T2 kuasa 2 bahagi R2 kuasa 3. Sama je. Okay, cuma sebab dekat dalam buku teks dia pakai ni rasanya. Jadi cikgu pun letaklah pakai yang ni. Tapi sama je, dia just gerak-gerakkan. Okay, darat silang je. Okay. Boleh So cikgu padam. Okay. Nah, cuba buat soalan ni. Cikgu tuliskan formula sekejap Kita cuba Jadi soalan dia cakap pasal Marikh. Okay, so Marikh dan juga Mushtari. Dia tak kisahlah planet apa pun, yang penting pasangan dia betul. Jadi katakanlah kita letak sebagai Marikh ni. Okay, Marikh ni dia punya R adalah 2.28 darab 10 kuasa 11. Okay, lepas tu dia mengelilingi dalam masa 1.88. So T adalah 1.88 tahun. Okay, lepas tu kita ada Mushtari pula. Okay, so R dia yang kita nak cari. T dia adalah 11.9. Dari sini korang dah tahu confirm Mushtari lagi panjang. Sebab nampak tak T dia lagi banyak. So kalaulah kita jadikan pasangan dia, okay, kita letakkan sekejap, mana yang lagi senang nak kira. Okay, so 11.9 kuasa 2 bahagi 1.88 kuasa 2 sama dengan R kuasa 3 2.28 darab 10 kuasa. Kenapa pula macam tu? Salah. Betul lah, 11. Okay, tapi jangan lupa kuasa 3. Okay, tekanlah kalkulator korang. 2.28 eksponen 11 kuasa 3 darab 11.9 kuasa 2 bahagi 1.88 kuasa 2. Tapi jawapan yang korang dapat tu adalah R kuasa 3. So kita kena puncakan dia kuasa 3. Kita akan dapat R sama dengan 7.8 darab 10 kuasa 11 meter.
Okay, check. Nampak tak dia lebih jauh daripada R Marif. Logik lah sebab dia lagi panjang masa yang diambil juga. Okay, dapat ke? Faham? So sebenarnya itulah dia 3 hukum Kepler. Tiba-tiba dah habis. Okay, jap, sabar. Kita recap. Okay, so kalau nak ikutkan kita dah habis lah 3 hukum tadi tu. So yang macam cikgu cakap tadi, yang penting dia adalah korang kena bezakan 3 jenis, 3 hukum Kepler tu. Okay, lepas tu korang kena tahu, bila soalan bagi situasi korang kena tahu, oh dia tengah cakap pasal hukum Kepler yang mana satu. Okay, so Kepler tadi kita ada 3. So Kepler yang pertama, dia ada kaitan dengan orbit yang berbentuk elips. Okay, lepas tu matahari duduk dekat salah satu titik fokus dia. Okay, ni adalah matahari. So planet akan mengelilingi orbit yang berbentuk elips dan matahari akan duduk di salah satu titik fokus. Itu hukum Kepler pertama. Okay, hukum Kepler kedua adalah pasal luas tadi. Okay, katakanlah ada matahari dekat sini tadi. So luas sektor yang satu ni adalah sama dengan luas sektor 2. Okay, kalau masa yang diambil pun adalah sama. Okay, sekarang cikgu nak tanya alang-alang. Katakanlah ni AB, ni CD. Okay. Siapa lagi laju? Planet bergerak lagi laju dekat mana? AB ke CD? Okay, very good. Itulah dia hukum Kepler kedua. Ingat Kepler kedua nak cakap pasal luas dan masa tu. Okay, tapi dari situ kita dapat bahawa bila dia dekat dengan matahari, okay, dia akan lebih laju. Okay. Dan yang last sekali adalah kita belajar untuk yang ketiga. Yang ketiga kita belajar T kuasa 3 adalah berkadar, salah tu, T kuasa 2. T kuasa 2 berkadar langsung dengan R kuasa 3. Okay, so dekat sini kita tahu bahawa bila dia jauh dia ambil masa yang lebih lama. Itu je lah. Itulah dia 3 hukum Kepler. Pastikan korang ingat. At least kalau tak dapat hafal sebiji definition pun dapatlah main idea dia. Okay, definisi kena ingat. Lepas tu kena bezakan. 3 hukum. Calculation hanya ada dekat hukum Kepler ketiga. Itu sahajalah untuk 3 hukum Kepler. Ada apa-apa soalan nak tanya?